Hati ingin berjumpa, bermaafan di pagi raya. Cuti Aidilfitri berakhir. 4.5 juta kenderaan dijangka bakal penuhi jalan raya. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Anda bersama saya Nur Alis untuk laporan berita tengah malam ini. Saudara, kami mulakan berita tengah malam dengan perkembangan banjir di Pontian, Johor. Sebuah pusat pemindahan sementara PPS banjir di Sekolah Kebangsaan Seri Bunian yang menempatkan 117 penduduk terjejas ditutup secara rasmi petang tadi. Manakala sehingga pukul 8 malam jumlah penduduk terjejas ditempatkan di 2 PPS berkurang kepada 51 orang daripada 11 keluarga. Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah dalam kenyataan maklumkan jumlah penduduk di PPS SK Melayu Raya dan SK Seri Bukit Panjang pula kekal sebanyak 19 penduduk daripada 4 keluarga dari Kampung Seri Segambut dan 32 orang daripada 7 keluarga dari Kampung Bukit Panjang. Di Mersing pula jumlah mangsa kebakaran 2 buah rumah di Kampung Gajah Mati kekal 31 orang ditempatkan di PPS Kompleks Penghulu Mukim Jemalung, Mersing. 4.5 juta kenderaan dijangka berada di jalan raya seluruh negara susulan orang ramai mula pulang ke kediaman masing-masing selepas sambutan Aidilfitri. Trend pergerakan pulang itu dijangka menyaksikan peningkatan yang ketara selama 4 hari mulai esok. Ketua Penolong Pengarah Penguatkuasaan Jabatan Siasatan Penguatkuasaan Trafik JSPT Bukit Aman Superintendent Dr. Bakri Zainal Abidin berkata sebanyak 1.2 juta daripada jumlah kenderaan tersebut dianggarkan menggunakan lebuh raya utara selatan PLUS. Pada 6 April lepas, Pengarah JSPT Bukit Aman, Datuk Mat Kasim Karim dilapor menjangkakan sebanyak 4.7 juta kenderaan dijangka berada di atas jalan raya di seluruh negara sempena Aidilfitri. Justru pihaknya telah mengatur gerak seramai 6,559 pegawai dan anggota trafik di peringkat kontingen dan daerah bagi memastikan kelancaran serta keselamatan trafik. Susulan jangkaan itu, JSPT telah membuat persiapan menerusi op lancar atau penyuraian aliran trafik bagi tujuan melancarkan pergerakan kenderaan. Walaupun orang ramai mula bergerak meninggalkan kampung halaman sebelum cuti Aidilfitri berakhir, namun aliran trafik di laluan keluar utama di Terengganu lancar meskipun terdapat pertambahan kenderaan. Tinjauan udara bersama pasukan gerakan udara Polis Diraja Malaysia dan Jabatan Siasatan Penguatkuasaan Trafik Terengganu mendapati beberapa laluan utama termasuk lebuh raya Pantai Timur mulai sesak. Ketua Jabatan Siasatan Penguatkuasaan Trafik Terengganu Superintendent Ismail Man berkata situasi yang sama juga turut dijangka berlaku di 6 lokasi. Antaranya termasuklah daerah Marang, Kuala Terengganu, Setiu dan Besut. Kita dapati 2 kawasan hotspot tadi. Satu di Setiu, kita nampak ada sedikit kesesakan tapi masih lancar walaupun kenderaan bergerak perlahan. Walau macam mana pun kita letakkan anggota trafik untuk mengawal lalu lintas. Begitu juga di traffic light seberang Marang dan juga traffic light Bandar Marang. Di situ adalah kawasan bottleneck. Kita tempatkan juga anggota JSPT lah. Sebelum ini, Polis Terengganu menjangkakan pertambahan 5 kali ganda kenderaan akan membanjiri negeri itu khususnya melibatkan laluan LPT2 pada musim perayaan ini. 6 hari pelaksanaan Ops Selamat sempena Aidilfitri menyaksikan 113 kematian akibat nahas jalan raya dicatatkan di seluruh negara. Turut dilaporkan hampir 10,000 kes kemalangan.
Timbalan Ketua Polis Negara Datuk Razarudin Hussein mengesahkan semalam 24 kematian akibat nahas jalan raya direkodkan. 1,455 kemalangan turut dilaporkan. Sepanjang ops selamat yang bermula Jumaat lepas, penunggang dan pembonceng motosikal mencatat angka kematian tertinggi dengan 72 korban diikuti 30 pemandu dan penumpang kereta serta satu kematian membabitkan pemandu van. Selangor mencatatkan jumlah kemalangan tertinggi dengan 2,160 kes, diikuti Johor dengan 1,372 kes dan Perak 982 kes. 26,837 saman bagi 6 kesalahan utama dikeluarkan terhadap pengguna jalan raya pada hari ke-6 Ops Selamat ke-18. Kesalahan paling tinggi adalah memotong barisan dengan 458 saman. Sementara itu, beberapa faktor utama dilihat menjadi penyebab kes kemalangan yang tinggi dicatatkan sepanjang musim perayaan ini. Antaranya pengawalan had laju pengguna jalan raya serta ada di antara pemandu yang memandu dalam keadaan mengantuk atau letih sehingga terjadinya microsleep yang mengakibatkan kemalangan. Seperti semua sedia maklum juga, Hari Raya Aidilfitri pada tahun ini disambut pada hari Isnin yang mana rata-rata ramai yang terpaksa menukar perancangan perjalanan mereka di saat akhir. Keperluannya, persediaan mental dan fizikal adalah amat penting di sini, di mana antara faktor yang saya fikir adalah menjadi penyumbang kepada kadar kemalangan yang tinggi ini adalah disebabkan oleh faktor rushing dan juga keterujaan menyambut 1 Syawal setelah 2 tahun tidak melakukan perjalanan yang jauh. Bagi Pengerusi Pertubuhan Ikatan Komuniti Selamat, Tan Sri Datuk Seri Dr. Lee Lam Tai pula, dengan jumlah peningkatan kadar kemalangan tahun ini, aspek keselamatan wajar diberi perhatian. Jadilah saya harap bahawa semua pengguna jalan raya akan mengutamakan keselamatan. Dan mereka harus menghargai nyawa diri sendiri. Kita tidak nak satu keadaan di mana apabila seorang menggunakan jalan raya, beliau tidak mematuhi peraturan jalan raya. Semua pengguna juga diingatkan agar terus mengamalkan sikap bertimbang rasa dan berhemah sepanjang berada di jalan raya. 6,702 premis perniagaan borong dan runcit telah diperiksa sejak pelaksanaan skim harga maksimum musim perayaan dari 26 April hingga 4 Mei lepas. 10 kes didapati telah melanggar perundangan Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011. Menurut kenyataan Pengarah Penguatkuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Azman Adam, kesalahan yang dikesan melibatkan kegagalan mematuhi keperluan tanda harga selain menjual barang kawalan melebihi harga maksimum. Penguatkuasaan ke atas pelaksanaan skim berkenaan akan diteruskan di seluruh negara sehingga tamat tempoh pada 10 Mei. Di samping itu, penentuan harga maksimum ayam dan telur akan terus berkuatkuasa sehingga 5 Jun. Tindakan tegas akan diambil terhadap pihak yang gagal mematuhi peraturan-peraturan di bawah skim berkenaan. Beberapa langkah mitigasi dirangka Melaka dalam berdepan risiko peningkatan kes COVID-19 pasca sambutan Aidilfitri. Sekiranya ia berlaku, kerajaan negeri optimis mampu mengawalnya berdasarkan kadar vaksinasi yang tinggi. Exco Kesihatan dan Anti Dadah Negeri Dr. Muhammad Akmal Saleh memaklumkan pesakit COVID-19 semasa yang dilaporkan hanya melibatkan kategori 1 dan 2. Jumlah jangkitan juga adalah terkawal. Bagaimanapun, beberapa langkah perlu diambil pihaknya sekiranya kes melonjak.
Kita pun kalau jika kes meningkat baik, pihak kerajaan Negeri Melaka kita bersedia, dan juga kita dah ada plan mitigasi. Ada 2 plan mitigasi. Salah satunya adalah menjadikan kluster hospital COVID di hospital daerah ni jika meningkat naik. Jika tidak, kita hanya menggunakan Kolej Jururawat sebagai pengganti PKRC MITC yang telah kita tutup sebelum ni. Beliau berharap orang ramai kekal mengamalkan kawalan kendiri dan patuh SOP pencegahan bagi mengelak peningkatan kes. Eratkan jalinan silaturahim di hari Lebaran. Seluruh keluarga Malaysia dijemput hadir bagi meraihkan hari yang mulia ini bersama Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan anggota Jemaah Menteri di Majlis Rumah Terbuka Hari Raya Aidilfitri 2022 pada 8 Mei 2022 mulai pukul 10 pagi hingga 4 petang bertempat di Laman Sari, Kompleks Seri Perdana, Putrajaya. Semua yang hadir perlu mematuhi prosedur operasi standard SOP terkini semasa fasa peralihan ke endemik dan digalakkan memakai pelitup muka serta mengamalkan penjarakan fizikal. Perkhidmatan bas percuma ke majlis disediakan. Sila layari portal dan media sosial Jabatan Perdana Menteri untuk maklumat lanjut. Raya Keluarga Malaysia. Syawal diraih, nikmat disyukuri. Bersua kembali. Penerbangan pertama Jemaah Haji Malaysia ke Mekah dijadualkan 31 Mei ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Idris Ahmad, memberitahu segala persiapan bagi urusan tersebut berjalan lancar dan pihaknya sedang menunggu jemaah menjawab surat tawaran yang dihantar Lembaga Tabung Haji TH pada 24 April lepas. Sudah keluar 24 April. Sudah keluar dan kita sedang menunggu untuk mereka reply, untuk yang confirm nak pergi, mereka akan buat persiapan di mana menyediakan pasport untuk pastikan vaksin mereka lengkap, semua kesihatan mereka baik. Dan insya-Allah program berjalan dengan baik. Dilaporkan kuota jemaah haji Malaysia adalah seramai 14,306 orang tahun ini. Jumlah jemaah yang akan menyertai penerbangan pertama dan terakhir sedang dibuat penjadualan semula oleh TH. Mengenai rayuan kuota haji pula, beliau menyatakan akan membawa surat rayuan daripada Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob untuk diserahkan kepada Raja Salman Abdul Aziz dalam tempoh terdekat. Lembaga Tabung Haji menawarkan perkhidmatan bayaran dam dan korban melalui aplikasi Tijari untuk bakal jemaah haji tahun ini. Pemangku Pengarah Eksekutif Operasi Muhammad Amin Abdul Wahab memaklumkan bakal haji boleh membuat pembayaran dam sebelum ke Tanah Suci. Dalam satu kenyataannya menjelaskan pembayaran dam yang diterima ialah bagi dam haji tamatuk dan dam haji qiran. Pembayaran dam ditentukan pada kadar RM590 bagi seekor kibash. Manakala pembayaran kurban ialah pada kadar RM955.80 untuk seekor kibash dan RM5,900 untuk seekor lembu. Pembayaran dam dan korban boleh dilaksanakan melalui aplikasi Tijari bermula Isnin ini 9 Mei atau di mana-mana pejabat TH seluruh negara. Pas sempadan boleh digunakan pengembara dari Malaysia dan Thailand untuk memasuki kedua-dua negara bermula hari ini. Kelonggaran diberi hasil persetujuan antara Malaysia dan Thailand untuk kembali merancakkan pembangunan. Pengembara atau pelancong yang ingin menggunakan pas sempadan hanya perlu membuat permohonan dalam tempoh 24 jam sebelum perjalanan ke Thailand. Mereka yang menggunakan border pass mendapat beberapa kelonggaran yang telah diberikan. Pertama sekali untuk mereka pengembara yang daripada Malaysia yang hendak ke Thailand, kelonggaran cuma dia perlu daftar dengan aplikasi Thailand, aplikasi daripada Thailand punya aplikasi. Kemudian selepas itu pihak Thailand akan memberi masukan selama 3 hari lah.
Bagi rakyat Thailand pula, mereka dibenarkan menggunakan pas sempadan untuk masuk ke Malaysia dengan syarat lengkap vaksinasi. Manakala pemegang pasport antarabangsa masih tertakluk kepada syarat sebelum ini, termasuk perlu membeli perlindungan insurans dan membuat saringan kesihatan. Ciri-ciri baharu pada aplikasi MySejahtera berupaya mengawal penularan penyakit berjangkit lain termasuk penyakit tangan, kaki dan mulut dengan segera. Menerusi aplikasi berkenaan, masa saringan, langkah pengesanan dan kawalan akan menjadi lebih pantas dan mudah. Kita boleh melihat apakah risiko-risiko yang mungkin berlaku di kawasan tersebut. Contohnya, terdapat kes-kes yang ramai belum lengkap vaksin ataupun terdapat kemasukan pesakit daripada luar yang mempunyai mungkin varian yang baru. Jadi ini menyebabkan kes berlaku di setempat dan ini boleh dikesan dengan lebih mudah, dengan lebih cepat, dengan lebih segera jika melalui aplikasi. Jadi ini merupakan sesuatu yang jika Malaysia boleh jalankan dengan berkesan, ia merupakan satu outbreak untuk kawalan penyakit berjangkit di Malaysia. Jadi adalah sangat-sangat groundbreaking dan sangat-sangat bagus untuk kegiatan public health. Malah fungsi hotspot tracker atau menjejak kawasan titik panas mampu berfungsi dengan baik jika pengguna berdisiplin berkongsi maklumat terkini melalui aplikasi tersebut. Namun, beliau tidak menafikan akan wujud isu hak peribadi pengguna apabila kedudukan mereka mudah dikesan. Beliau mengulas fungsi terbaru aplikasi MySejahtera yang diumumkan Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin baru-baru ini. Kabar gembira buat 2,600 guru kontrak perkhidmatan COS ambilan Jun 2020. Kontrak mereka dijangka akan disambung selama 2 tahun. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razzie Jidin berkata perincian mengenainya akan diumum dalam masa terdekat selepas perbincangan antara kementeriannya dan Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan SPP selesai. Ada cerita-cerita yang kata nanti tak dapat gaji bulan 5 dan sebagainya. Itu tidak tepat, ya. Kita sedar keperluan untuk kita memastikan kebajikan guru-guru ini sentiasa terpelihara dan kita sedang mengambil tindakan sewajarnya. InsyaAllah everything will be good, tetapi berdasarkan peraturan sedia ada, berdasarkan tata cara sedia ada, dan pihak SPP, Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan selaku pihak berkuasa melantik akan mengikuti segala peraturan. Mengulas tentang lantikan tetap, ia tertakluk di bawah bidang kuasa SPP selepas proses tapisan. Pihaknya juga akan memperincikan tindakan yang boleh diambil mengenai isu guru bersara awal. Kajian menyeluruh mengambil kira data sejak tahun 2017. 2 suspek warga tempatan yang diburu bagi membantu siasatan berhubung kes tembak di Bukit Bintang Berjaya ditahan dalam serbuan di sebuah kediaman di Puchong. 2 pucuk pistol, satu daripadanya dipercayai digunakan dalam kejadian tersebut, dirampas. Kita telah berjaya menjumpai dan merampas 2 pucuk pistol. Satu jenis .38 dan satu lagi jenis semi-auto Barita. Dan kita percaya, pihak Polis Kuala Lumpur percaya yang kita telah berjaya menyelesaikan kes ini dan sekarang ini kita menjalankan siasatan untuk melengkapkan siasatan di bawah Seksyen 302 Kanun Kesihatan. Penahanan terbaru itu menjadikan kesemua 3 suspek telah ditahan bagi membantu siasatan. Lebih 300 keluarga kecewa susulan pembelian kediaman Borneo Samariang Garden yang terbengkalai sejak 4 tahun lepas. Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg memberi jaminan kerajaan negeri bakal mengambil alih projek berkenaan. Bagaimanapun, isu perundangan perlu diselesaikan terlebih dahulu memandangkan pemaju terbabit merupakan syarikat senarai awam. Dan saya telah memberikan warning kepada mereka. Kalau dapat masalah legal dia selesai.
maka kita akan mengambil alih projek tersebut. Sebelum ini, RTM pernah ke tapak perumahan itu dan rata-rata pembeli sedih dengan keadaan rumah yang terbiar semakin rosak selain kegiatan mencuri barangan berharga seperti pendawaian elektrik, pintu dan tingkap walaupun potongan gaji telah berjalan. Yayasan Undang Luak Johor akan mengadakan kerjasama bersama Universiti Kebangsaan Malaysia dengan menjadikan Luak itu sebagai pusat pembangunan pendidikan. Undang Luak Johor Datuk Muhammad Abdullah berkata, ia sebagai usaha membangunkan tanah adat terbiar bagi tujuan pendidikan selain membina platform untuk pemberian bantuan kepada pelajar yang memerlukan. Alhamdulillah, melalui yayasan ini juga kita berperanan untuk membantu rakyat dalam jajahan saya daripada mula COVID sehinggalah hari ini. Kita dapat bantuan daripada berbagai-bagai agensi kerajaan, orang perseorangan, NGO. Yang bagusnya datuk-datuk adat saya boleh berperanan menyalurkan bantuan ini door to door, rumah ke rumah, supaya masyarakat berbagai kaum beranggapan bahawa adat itu sesuai sepanjang zaman. Beliau memberitahu demikian ketika ditemui pada Majlis Rumah Terbuka Undang Luak Johor di Kuala Pilah. Badan Bukan Kerajaan NGO Persatuan Ikut Pulau Pinang meneruskan jejak kasih golongan asnaf dengan bertandang ke Sungai Rusa balik pulau. Ia bagi menghulurkan bantuan kepada keluarga seorang peniaga santan kecil-kecilan. Bantuan dihulur ternyata melegakan Siti Aminah Omar yang mempunyai 9 cahaya mata dan kematian suami 4 tahun lalu. Perasaan tu gembira lah. Kira orang kata memang gembira. Kasih banyak-banyak lah kata. Kerana sudi bantu kami sekeluarga. Yang penuh melawat ziarah dan tanya khabar, bagi bantuan apa yang boleh. Jadi saya harap mereka juga semua akan sama-sama rasa seperti mana kita yang lain rasa sambut Hari Raya. Jadi dengan kehadiran saya harap mereka anggap bahawa perayaan ini disambut dengan kemesraan masyarakat. Mereka tak tertinggal walaupun bapa tak ada, walaupun ibu tak ada. Seramai 50 keluarga dalam kawasan Teluk Bahang dan balik pulau telah dibantu sempena bulan puasa dan ketika dalam sambutan Hari Raya Aidilfitri. Saya mensukan kita mulakan dengan bola sepak. Selepas puas menikmati juadah lemang dan ketupat sempena cuti Hari Raya Aidilfitri, kini saingan Liga Malaysia akhirnya kembali bersambung malam esok. Bagi jadual Liga Super, aksi ke-7 esok bakal menyaksikan pertemuan di antara Sarawak United FC dan Negeri Sembilan FC di Stadium Negeri pada 8 suku malam. Negeri Sembilan yang mengejutkan Kuala Lumpur City FC pada aksi terakhir pastinya mahu meneruskan momentum kemenangan bagi memperbaiki kedudukan mereka di tangga keempat. Sementara tuan rumah Sarawak United pula memburu kemenangan kedua selepas mengakhiri kemarau kejayaan dengan menewaskan PJ City FC 3-1. Namun tumpuan sudah pastinya terarah kepada aksi Kedah Darul Aman KDA FC dan Melaka United FC di Stadium Darul Aman 9 malam esok. Skuad Sang Kenari yang jatuh ke tangga ketiga sudah pasti mahu bangkit selepas dimalukan Sabah 4-0, manakala Melaka United pula akan turun dengan misi mencetak kemenangan kedua. Satu lagi perlawanan akan berlangsung pada Sabtu melibatkan KL City dengan Seri Pahang FC di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur 8 suku malam. Kedua-dua pasukan akan turun dengan misi bangkit mencari kemenangan selepas tewas pada aksi terakhir. KL City ketika ini di tangga ke-6 dengan 7 mata, manakala Pahang di tangga ke-9 selepas hanya mampu mencatat 1 kemenangan dalam 5 perlawanan.
Skuad futsal lelaki negara memiliki ramuan tersendiri untuk menghadapi tamasya kali ini, terutamanya berdepan juara bertahan Thailand dalam aksi pembukaan peringkat kumpulan. Ketua Jurulatih Chew Chun Yong berkata beberapa kelemahan ketara ketika kejohanan futsal Piala AFF baru-baru ini telah dikenal pasti dan sedang diperbaiki. Jelas Chun Yong, beberapa aksi persahabatan di Ho Chi Minh City, Vietnam juga akan dimanfaatkan sebaik mungkin bagi merangka taktikal sesuai menjinakkan pencabar utama seperti Thailand dan Indonesia. We lost to Thailand and Indonesia. I think this is another platform and another competition for us to take. I didn't say it's revenge, but for us to gain back the winning game, and especially against Thailand the first game. So players are looking forward with the winning mentality. Hope can overcome Thailand during the first game. Dalam skuad kali ini, Chun Yong telah memanggil Syed Aizat Daniel, Syed Nasir dan Aqil Khalis Adli Khairuz bagi memperkuatkan cabaran pasukan. Dalam acara futsal nanti, Malaysia dijadual bertemu Thailand pada 11 Mei, diikuti Vietnam 14 Mei, Indonesia 16 Mei dan Myanmar 20 Mei. Jago 110 meter lari berpagar negara Raizam Shah Wan Sofian bertekad melahirkan lebih ramai atlet dalam acara tersebut apabila bersara sepenuhnya selepas Sukan SEA 2021 Hanoi Mei ini. Ia bagi memastikan reputasi hebat Malaysia dalam acara berkenaan di Tamasya Dwi tahunan itu terus kekal pada masa depan. Menurut Raizam, selepas 18 tahun bergelar atlet, sudah tiba masanya harapan negara dalam acara itu disandarkan pada atlet muda berpotensi. Fikir habislah. Saya sudah fikir habis, lagipun dari faktor umur saya sekarang saya 34, memang saya patut berhenti dan memberi peluang kepada atlet-atlet yang muda lah, terutama kepada atlet saya sendiri. So saya harap atlet saya next year akan dapat pergi Sukan SEA lah untuk mengganti tempat saya dan dapat harapan saya dapat pingat emas nanti di next SEA Games Kamboja kalau tidak silap saya. Ya. Bagaimanapun, jelas pelari berusia 34 tahun itu, fokusnya ketika ini adalah menutup kariernya dengan merangkul emas di Vietnam. Raizam sebelum ini gagal mempertahankan emas yang dimenangi pada 2017 di Kuala Lumpur selepas sekadar meraih perak pada edisi 2019 di Manila. Sementara itu, Raizam Shah mengakui penampilan terakhir di Vietnam kali ini adalah antara tamasya paling sukar disertai beliau. Ia atas faktor kekurangan data bagi menganalisis kemampuan lawan selepas 2 tahun suram tanpa kejohanan antarabangsa susulan COVID-19. Ya, ini antara yang paling mencabar sebab kenapa saya pun tidak berapa tahu dari negeri Singapura ke dari Filipina ke Thailand ke habis semua pun negara sekarang fair lah, tidak semua ada competition. So memang agak mencabar, saya pun tertanya-tanya macam mana keadaan atlet Singapura, macam mana keadaan Thailand, macam mana keadaan Filipina. So kebanyakan negara-negara lain pun dia silent, quiet saja. So bagi saya macam susahlah mau expect itu betul kemenangan. Saudara, berita tengah malam berakhir di sini. Teruskan amalan menjaga SOP ketika melakukan aktiviti kunjung-mengunjung. Saya Nur Alis mengucapkan salam keluarga Malaysia dan jumpa lagi esok insya-Allah.